Book Review atau ulasan buku Who Moved My Cheese oleh Dr. Spencer Johnson. Who Moved My Cheese atau Siapa Alih Keju Saya adalah sebuah buku cerita analogi mengenai 4 watak. 2 tikus yang bernama Sniff dan Scurry dan juga 2 orang kecil yang bernama Ham dan Haw. Mereka hidup di dalam maze atau dalam bahasa Melayunya labirin dan sentiasa cuba untuk mencari keju. Maze adalah analogi untuk kehidupan dan cabaran yang kita tempuhi untuk mencapai matlamat kita. Dan keju adalah analogi untuk sasaran atau benda yang kita mahukan dalam kehidupan kita. Satu hari, kesemua mereka menjumpai satu stesen keju yang terdapat begitu banyak keju. Nampak seperti keju itu cukup untuk seumur hidup mereka. Mereka kemudiannya menghabiskan masa yang banyak di situ setiap hari. Orang kecil itu kemudian perlahan-lahan merasa sombong dengan keju yang mereka ada. Mereka berasa terlalu selesa dengan kehidupan sekarang. Manakala 2 tikus itu pula sentiasa memeriksa keju setiap hari. Mereka dapat lihat yang keju itu semakin berkurangan setiap hari. Satu hari, stesen itu kehabisan keju dan menjadi kosong. Tikus-tikus itu sudah menjangkakan keadaan itu kerana memeriksanya setiap hari. Mereka sudah bersedia dan terus pergi ke tempat lain untuk mencari keju yang lain. Orang kecil itu pula tidak menjangkakan keadaan ini. Sikap terlalu selesa mereka membuatkan mereka tidak sedar akan kehabisan keju di situ. Bagaimanapun, mereka tidak mahu keluar mencari keju yang lain. Mereka tetap di situ dan merungut. Siapa alih keju saya? Who moved my cheese? Mereka datang ke stesen sama setiap hari dengan harapan keju akan datang kembali. Tetapi kecewa. Mereka telah terlalu selesa dengan keadaan mereka sebelum ini dan mereka takut untuk meneroka ke dalam labirin semula untuk mencari keju yang baru. Mereka juga merasakan keju yang habis itu hak mereka. Mereka sudah berusaha keras untuk mendapatkannya. Sekarang keju itu sudah tiada. Mereka menyalahkan semua orang kecuali diri mereka sendiri. Mereka menjerit dengan marah. Who moved my cheese? Setelah berhari-hari lamanya dan keju masih tiada, Haw membuat keputusan untuk mengajak Ham masuk meneroka labirin untuk mencari keju yang lain. Ham bagaimanapun enggan. Dia masih mahu merungut dan mahukan kejunya yang lama. Oleh itu, Haw terpaksa pergi seorang untuk mencari keju dan meninggalkan Ham berseorangan. Setelah berusaha keras mencari, akhirnya Haw menjumpai satu stesen keju yang sangat besar dan terdapat lebih banyak keju daripada stesen yang dulu. Dia berjumpa semula dengan Sniff dan Scurry yang sudah lama menjumpai tempat itu. Mari kita ulas pengajaran-pengajaran yang dapat diambil daripada cerita di dalam buku ini. Yang pertama, change happens. They keep moving the cheese. Perubahan berlaku. Mereka sentiasa mengalihkan keju itu. Yang kedua, anticipate change. Get ready for the change to move. Bersedia untuk menghadapi sebarang perubahan. Bersedia untuk berubah. Yang ketiga, monitor change. Smell the cheese often, so you know when it is getting old. Sentiasa awasi perubahan. Hidu keju selalu supaya kita tahu bila keju itu sudah lama. Yang keempat, adapt to change quickly. The quicker you let go of old cheese, the sooner you can enjoy new cheese. Cepat biasakan diri dengan perubahan. Lebih cepat anda meninggalkan keju lama, lebih cepat anda akan dapat nikmati keju baru. Yang kelima, change. Move with the cheese. Berubah. Bergerak bersama keju itu. Yang keenam, enjoy change. Savor the adventure and enjoy the taste of new cheese. Nikmati perubahan. Nikmati perjalanan dan pengalaman baru dan nikmati keju yang baru. Akhir sekali, be ready to change quickly and enjoy it again. They keep moving the cheese. Bersedia untuk berubah lagi dan nikmatinya sekali lagi. Mereka sentiasa alihkan keju itu. Sebagai contoh, Sandra adalah seorang pemandu teksi yang bekerja untuk satu syarikat teksi. Dia selesa dengan kerjanya dan juga mendapat hasil yang baik. Tetapi, tiba-tiba syarikat Uber masuk ke negaranya
dan ramai pelanggan-pelanggannya berpindah menggunakan Uber. Lesson pertama, change happens. Walaupun Sandra sudah selesa dengan kerjanya sekarang ini, perubahan sememangnya berlaku dalam kehidupan. Sandra sepatutnya bersedia untuk sebarang perubahan yang berlaku. Dia boleh sentiasa memerhatikan sebarang perubahan yang berlaku di sekelilingnya, seperti penurunan jumlah pelanggannya hari-hari dan kenapa ianya berlaku. Ini membawa kita ke pengajaran nombor 2, anticipate change. Kita perlu sentiasa menjangka perubahan yang mungkin berlaku supaya kita lebih bersedia untuk menghadapinya. Lesson 3, monitor change. Pantau dan perhatikan perubahan. Sandra sepatutnya sentiasa memantau dan memerhatikan apa-apa perubahan baru yang berlaku di sekelilingnya. Berapa cepat perubahan itu berlaku dan ke arah mana perubahan itu berlaku. Supaya dia boleh menganalisa perubahan itu dan membuat keputusan sama ada dia perlu mengikut perubahan itu. Dia boleh perhatikan adakah pengguna lebih suka Uber, adakah lebih ramai akan berpindah menggunakan Uber. Bila ianya sudah menjadi jelas, sekiranya dia tidak berubah, pendapatannya akan terjejas, dia patut berubah segera. Lesson 4, adapt to change quickly. Sandra perlu membiasakan diri dengan perubahan baru ini. Belajar mengenai Uber dan bagaimana dia boleh menjadi pemandu untuk syarikat Uber. Lesson 5, change, berubah. Sandra patut menukar company atau kerjaya sekarang walaupun dia sangat menyayangi kerjanya yang dulu. Lesson 6 dan 7. Enjoy change and be ready to change quickly for another change next time. Enjoy perubahan kerjaya dan company yang baru dan sentiasa bersedia untuk berubah lagi di masa akan datang. Sandra mempunyai pilihan. Dia boleh memilih untuk menjadi seperti Haw dan berubah, atau dia boleh memilih untuk tidak berubah. Buat apa yang dia buat sekarang dan komplain atau merungut bila pendapatannya berkurangan. Kenapa pendapatan aku kurang sekarang? Kenapa pelanggan dah tak ramai? Kenapa ramai orang naik Uber? Who moved my cheese? Tetapi, dengan merungut dan komplain, tidak akan menyelesaikan apa-apa masalah. Perubahan sentiasa berlaku dalam hidup kita, sama ada kita mahu atau tidak. Zaman pelajar akan bertukar menjadi alam pekerjaan. Zaman bujang akan menjadi alam rumah tangga. Zaman typewriter berubah menjadi zaman IT. Oleh itu, kita hendaklah bersedia untuk berubah mengikut keadaan semasa. Who moved my cheese?